Okey, kita alhamdulillah hari ini ya kita sambung bahasa Arab kita. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin insyaallah. Okey, sekali lalu ya Ustazah akan ulang ya. Ilmu bahasa Arab ada 3 bab utama ataupun tiga tajuk besar utama ya. Satu isim, satu fi'il dan satu lagi haraf ya. Isim adalah kata nama ataupun noun ya. Fi'il adalah kata kerja ataupun verb. Haraf itu kata sendi ataupun kata hubung ya. Itu English dia macam-macam nama ya, conjunction, preposition dan mungkin ada lagi lah lebihnya. Ini 3 bab utama ya. Okey, yang kita dah mula lebih awal, kita bermula dengan isim. Bebas kita nak mula dengan bab mana dulu pun, tak ada masalah. Okey, paling asas, paling basic cara kita nak mengenal isim di dalam Al-Quran ya. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam. Yang alif lam syamsiah tu ke alif lam qamariyah ke tak ada masalah, sama je. Sebab dalam ilmu bahasa Arab dia tak peduli tajwid. Tajwid tidak dipertikaikan di dalam ilmu bahasa Arab ya. Itu satu. Dan satu lagi, mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin. Tanwin tu boleh, tanwin atas boleh, tanwin bawah boleh, tanwin depan. Tanwin sengit ke tak sengit pun dia tak penting. Sama je. Di dalam ilmu bahasa Arab, tanwin sengit dengan tak sengit dia tak peduli ya. Okey, satu. Tetapi adalah bezanya. Kenapa isim itu bermula dengan alif lam? Sebab dengan tanwin tadi berbeza ya. Mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu dipanggil isim khas, kata nama khas. Arabnya isim ma'rifah. Ya, contohnya buku itu, ya, rumah ini, itu ini semua tak kisah, boleh ya. Englishnya the book, the student contoh ya. Kalau yang tanwin tadi pula isim umum ataupun am ya, dia tidak spesifikkan mana-mana, dipanggil isim nakirah. Ya, kalau contoh bahasa Arab dia kitabun. Bunyi tanwin di hujung itu adalah nakirah. Kitabun bermaksud sebuah kitab. Rasulun bermaksud seorang rasul. Tetapi dia tak khususkan rasul yang mana-mana. Itu maksud dia ya. Itu antara yang paling basic lah. Tetapi sebenarnya banyak bentuk lagi isim yang kita belajar ya. Okey, selain daripada isim yang tadi isim alif lam dengan isim nakirah ya, selain daripada tu ya, antara dia isim adalah ni perkataan yang kita biasa baca huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Memang Ustazah repeat benda yang sama, susunan yang sama. Sebab di dalam kitab mana-mana, buku mana-mana pun susunannya begitu. Huwa, huma, hum, hiya, humma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ini kalau ikut nota kita ya, nota kita yang tangan ya. Yang tangan. Kalau Linda nak upload silakan. Mungkin kawan ada tak jumpa nota ke apa ya. Yang tangan ini dia susun dalam bentuk tangan bukan apa, bagi nampak interesting, bagi mudah kita ingat ya. So dia ada 14 ya. Huwa, huma, hum. 3 yang pertama untuk lelaki ya, muzakkar. Hiya, humma, hunna untuk perempuan, muannas. Antuma, antuma, antum. Pak Linda dah bagi dua-dua. Kita ada 2 jenis tangan sebenarnya. Tangan tu itu cara saja. Susunannya tak nak tangan pun tak apa ya. Okey. Kita ada 2 jenis ya, tangan yang ada warna hitam tu, yang ada dia berdua, mereka ya. Dia berdua. Dua tu maksudnya 2 orang lah ya. Kalau mereka ni start daripada 3 orang dan lebih. Kalau mereka tambah nota kalau dah ada kertas ya, dia tu memang seorang lah. Okey, jari kelingking ya, jika kita tengok jari kelingking atas sekali muzakkar. Atas sekali dia tulis muzakkar bermaksud kategori lelaki. Jari cincin, jari manis muannas,
kategori perempuan ya. Lepas tu diulang. Jari hantu tu kategori muzakkar semula, lelaki semula. Jari telunjuk muannas semula. Ibu jari dua-dua boleh, unisex ya. Lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Okey, susunan ini pun tetap ya. Jadinya mudah kalau kita dah faham ya. Okey, itu dari bagi cara susunnya. Dan atas sekali, jari di atas sekali yang dia awak-awak tu untuk seorang ya, untuk seorang ya, awak seorang ya. Kalau yang dua tengah-tengah tu maksudnya untuk dua orang ya. Dan yang mereka tu semua untuk 3 orang dan lebih. Okey, itu memang susunan fix lah kita kata siapa yang belajar ya. Okey, lagi sekali. Kalau segi istilahnya tadi, kalau seorang dipanggil mufrad, ya, kalau seorang mufrad, kalau 2 orang mutsanna, kalau 3 orang dan lebih itu dipanggil jamak. Jamak maksudnya ramai lah, nak sebut ramai pun boleh, tapi minimum mesti start dengan 3. Dia tidak semestinya orang ya. Kalau kita bercakap tentang orang, oranglah dia. Tapi kalau kita bercakap tentang haiwan, 3 ekorlah dia. Kalau kita cakap tentang benda, 3 bilanganlah dia. Okey. Ustazah nak patah balik. Isim tadi, apa dia isim? Kita kena faham dulu. Allah adalah isim. Allah ya, dalam ilmu Al-Quran, Allah adalah isim ya, benda lah maksudnya kita kata ya. Okey. Selain daripada Allah, manusia, orang tadilah ya. Lepas tu selepas orang ataupun manusia, haiwan ya. Selepas haiwan, benda yang macam buku lah. Kalau umumnya isim ni secara umumnya semua kita katakan kategori benda umumnya. Tetapi sudah tentulah Allah tu spesifiknya Allah lah. Kita tak nak sebut Allah tu benda sebenarnya, betul tak? Allah adalah kategori isim tadi, manusia, haiwan, lepas tu benda yang memang benda macam buku, macam handphone, macam rumah, macam kereta. Macam tu. Benda yang kita boleh pegang dan benda yang kita boleh nampak. Benda ini ada 2 jenis ya, 2 jenis kategori dia. Satu, benda yang kita boleh pegang dan boleh nampak dipanggil benda yang hakiki, dan ada benda yang tidak boleh nampak dan tak boleh pegang dipanggil abstrak. Kategori dia abstrak ya, mujarrad, abstrak. Contohnya perasaan. Mana boleh pegang perasaan, betul tak? Mana boleh pegang perasaan. Lepas tu kita kemarahan. Kemarahan tu mungkin nampak dari tindak tanduk dia, tapi kemarahan itu sendiri kita tak boleh pegang, tak boleh nampak. Perasaan, buah fikiran itu antara contohnya lah ya. Dan satu lagi tempat. Tempat juga semua jatuh kategori isim. Kalau tak ingat tak ada masalah, lumrah. Tapi kalau nak tanya silakan, tak ada masalah, kita boleh jawab ya. Itu isim. Kalau dah faham Allah, manusia, haiwan, benda yang hakiki, benda yang abstrak dan tempat. Itu semua kategori isim lah. Cumanya tadi kalau dalam Al-Quran tadi kita nak kenal lah dia pula, kita dah faham dah ya mana isim. So mana-mana kalimah yang bermula dengan alif lam itu isim, mana-mana kalimah yang berakhir dengan tanwin itu juga isim. Okey, selain daripada kategori yang alif lam dengan tanwin tadi, yang Ustazah baca tadi, yang tangan huwa humma hum, hiya humma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini tangan yang pertama dan kita ada tangan yang kedua ya. Tangan yang kedua itu bacaannya kalau tadi start daripada huwa, dia start daripada hu saja. Hu humma hum, ada yang bertukar, ada yang sama ya. Hu humma hum, ha humma hunna, ka kuma kum, ki kuma kunna, yina. Okey, susunannya begitu ikut susunan tangan yang pertama. Maksudnya yang ini kalau hu ini tadi gunanya untuk huwa tadi. Macam tu ya. Kalau huma guna untuk huma tadilah, hum untuk hum. Tangan ini kalau untuk jari kelingking dan jari manis, dua atas yang pertama atas ya, untuk jari kelingking dan manis atasnya bertukar. Daripada huwa jadi hu, daripada hiya jadi ha. Itu saja. Yang kedua tengah dengan bawah dia sama. Kalau kita perasan huma sama je, tak berubah ya. Okey, jari hantu dan jari telunjuk semua tukar. Semua. Daripada anta antuma antum dia jadi ka kuma kum, sebab semua tukar. Anti antuma antuna, ki kuma kunna, semua tukar ya. Dan jari ibu jari juga tukar, daripada ana jadi yi, daripada nahnu jadi na. Dia ada, tapi tak apa, tak ada masalah. Perlahan-lahan nanti kita mudah-mudahan kita ingat ya. Dua ini dipanggil kata ganti diri. Kata ganti diri, saya, awak, mereka, kami, semualah kata ganti diri ya. Ini juga kategori isim ya. Nampak?
Dia tidak termasuk dalam alif lam sebab perkataan ini memang tak akan bermula dengan alif lam dan perkataan ini tak akan berakhir dengan tanwin. Nampak? Ini juga isim tapi kategori yang lain. Tadi isim kategori yang mana-mana perkataan bermula dengan alif lam, isim. Lepas tu isim yang berakhir dengan tanwin. Sekarang pula isim yang bentuk begini. Ini dipanggil dhamir. Arabnya, bahasa Melayunya kata ganti diri, dhamir. Dhamir ada dua jenis lah. Macam tadi, tangan yang pertama, dhamir munfasil. Itu dari segi nama lah. Tangan yang kedua, dhamir muttasil. Sudah tentu penggunaannya tak sama, berbeza ya. Okey, dhamir munfasil, dia tersendiri ya, dhamir munfasil. Dia tidak melekat ataupun bercantum sebelum dan selepasnya. Maksudnya dia stand alone. Perkataan ni memang kita nampak anta. Sebiji-sebiji kita nampak anta. Kita nampak huwa, kita nampak hum, kita nampak nahnu. Memang kita senang kenal perkataan ini. Sebab itu dipanggil munfasil, terpisah. Perkataan ini tidak bercantum ataupun tidak melekat sebelumnya ataupun selepasnya. Tidak. Itu tersendirilah ya. Okey. Ini. Dan yang kedua tadi pula, dhamir muttasil, bezanya yang paling nyata, dhamir muttasil bercantum di hujung perkataan lain. Dia melekat di hujung perkataan lain. Sebab tu dipanggil muttasil. Ya. Dan dari segi penggunaannya berbezalah. Kalau dhamir munfasil, kita fokus kepada tuan badan tadi. Huwa, dia huma, dia berdua, hum, mereka. Oh, kita ambil nak maksud dia dulu ya. Huwa bermaksud dia. Seorang lelaki. Kalau ikut jari tadi kita dah cakap dah, jari kelingking semua muzakkar. Atas ke bawah tu muzakkar. Jari manis pula untuk muannas. Atas ke bawah semualah dia ikut seluruh jari ya. Lepas tu hantu tadi ulang muzakkar. Jari tunjuk ulang muannas. Maksudnya seluruhlah pada jari itu ya. Dan ibu jari untuk kedua-duanya ya. Muannas pun boleh, muzakkar pun boleh. Okey, kita ambil meaning dia. Huwa bermaksud dia, seorang lelaki, huwa. Kalau Englishnya he, he. Kalau English, ya. Kalau huma, dia berdua lelaki. Tapi dia kalau kita tengok huma untuk perempuan pun sama huma, dia berdua perempuan, sama je. Jadi kita tak dapat bezakan ya. Kalau untuk yang huma sama ya. Okey, tapi kalau tengok ayat baru kita nampak beza dia. Di sini kalau kita nampak, oh, dia berdua lelaki pun huma, dia berdua perempuan pun huma. Kita tak dapat beza di sini ya. Okey. Kalau kita tengok hum tadi, mereka lelaki ya, hum ya, jari kelingking. Kalau perempuan dia hunna, mereka perempuan. Kalau jari hantu pula anta maksudnya awak, seorang lelaki ya. You lah kalau kita Englishkan dia you. Tetapi kalau awak perempuan pun dalam English sama you, betul tak? Nampak Arab lebih spesifik ya. Kalau English pun masih umum. Kedua-dua you. Kita cakap pada orang lelaki, you kan, you nak pergi mana? Kita cakap pada lelaki pun sama. Orang perempuan pun sama, you nak pergi mana lepas ni sama. Tetapi dalam Arab kalau dekat lelaki kita kata anta, kalau dekat perempuan kita kata anti. Very clear dia punya different ya. Kita dengar anta, kita dah tahu dah orang tu bercakap dengan lelaki. Kalau kita dengar anti, kita dah tahu dah dia bercakap dengan seorang perempuan. Nampak sangat detail bahasa Arab ya. Anta, awak seorang lelaki, antuma, awak berdua perempuan. So kalau kita tengok antuma pun sama, untuk muzakkar dengan muannas sama, antuma, tidak berubah. Tetapi dalam ayat baru kita nampak ya, penggunaan dia sama. Dan kalau ramanya antum, antum awak semua lelaki, antuna awak semua perempuan. Okey, dia ada yang banyak digunakan dan ada yang tak berapa banyak digunakan ya. Okey, kita tengok yang mana banyak digunakan. Huwa memang banyak. Huwa ya, selalunya yang muzakkar punya ni lagi banyak digunakan berbanding yang muannas biasanya ya. Okey, huwa pun banyak, huma pun banyak, hum pun banyak. Hia ada tapi tidak sebanyak huwa ya, hia ya. Huma macam tadilah, ada juga ya. Hunna pun kita dah cakap tadi yang perempuan punya ni kurang banyak berbanding yang lelaki punya ya. Anta, antuma, antum, okey banyak. Anti, antuma, antuna pun kurang banyak. Kita dah cakap macam tadi lah, macam perempuan punya. Okey, ana dengan nahnu memang banyak. Ni kita dah tahu dah yang mana yang paling kerap digunakan dalam Al-Quran. Jadi kita perasan nanti di dalam Al-Quran ya. Okey, ana bermaksud saya ataupun aku. Lelaki pun boleh guna, perempuan pun boleh. Nahnu bermaksud kami ataupun kita. Berbeza ya, kami ataupun kita. Berbeza. Kalau kita kata kita maksud kita semua ni. Nanti kita kan lepas ni kan maksudnya kita semua yang di dalam geng kita ni. Kita. Tapi kalau kata kami semalam kami, kita bercakap hanya grup kita, orang lain tak masuk. Betul tak? Semalam kami maksudnya kita bercakap dengan orang lain. Tapi kami maksudnya tidak termasuk kepada orang yang kita bercakap dengan dia. Nampak berbeza.
Apa-apa pun kami dengan kita boleh bermula dengan 2 orang. Kalau kami dengan kita tadi nahnu. Kalau jamak tadi kita kata yang hum, hunna, antum, antuna, mesti syarat dia 3 orang. Yang tadi mereka, awak semua itu syarat dia mesti 3 orang. Tapi kalau nahnu boleh bermula dengan nahnu ataupun kami. Dia memang bunyi dia nahnu satu je, tapi meaning dia boleh jadi kami, boleh jadi kita, dia boleh bermula dengan 2 orang. Itu pun unisex juga. Perempuan saja pun boleh, lelaki saja pun boleh, campur pun boleh, tak ada masalah ya. Okay, ini juga kategori isim di dalam Al-Quran. Nampak tadi isim yang bermula dengan alif lam, lepas tu isim yang berakhir dengan tanwin. Sekarang inilah isim yang dalam bentuk dhamir kita kata. Dhamir. Okey. Dan nanti ada juga dia isim tapi tak nampak tanwinnya. Itu lebih complicated lah ya. Dia isim tapi kita tak nampak tanwin dia. Okey. Itu tak apa, kita tinggal dulu. Okey, selain daripada isim, dia banyak lagi sebenarnya ya. Tetapi tak apa, selain daripada isim, kita ambil fi'il. Fi'il ini adalah verb, kata kerja ya. Kata kerja ada 3 jenis ya. Kata kerja telah berlaku, past tense, dipanggil fi'il madhi, madhi past tense ya. Present tense ya, dia panggil fi'il mudhari'. Cumanya mudhari' boleh pakai 2, yang sedang berlaku dan yang akan berlaku. Kedua-duanya menggunakan fi'il mudhari'. Kalau madhi hanya past tense sahaja. Dan fi'il amar. Fi'il amar adalah perintah, suruhan ataupun larangan, termasuk dalam kategori dia jugalah. 3 jenis fi'il sahaja. Kalau isim banyak, lebih banyaklah isim ya. Tetapi fi'il 3 jenis fi'il sahaja. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tapi bentuk-bentuknya semua tak samalah ya. Okey. Dan di sini hari itu ya, session kita yang sebelum ni kita pada surah Al-Fil ya. Ingat dia di dalam surah dah masuk semua ya, dalam surah kita explain sikit-sikit saja dia ya. Okey, surah Al-Fil hari itu kita pada ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, sekarang kita ayat yang kedua lah ya. Okey, tengok ayat yang kedua ya. Kalau tengok alam sama dengan ayat yang pertama tadi, alam sama ya. Itu hamzah itu adalah satu perkataan ya. Saja nampak pendek saja hamzah itu ya. Dia satu perkataan bermaksud apakah ya. Dia ada kawan-kawan dia lah. Sekejap kita tengok ya. Cumanya buku colourful ni ya. Sebab Ustazah tak pernah ada buku biru, tetapi yang dalam dia colourful. Ustazah tak pernah ada buku ni ya. Jadinya Ustazah pun baru tengok susunan dia. Memang dia tidak menggunakan ayat Al-Quran, itu Ustazah pasti. Tetapi dia menggunakan ayat biasalah ya. Okey. Dan Linda share yang colourful tadi. Ya, colourful tu mula-mula tadi. Okey, ini antara page pertama lah dalam buku biru ya. Buku kulitnya sama biru. Kita ada 2 buku. Kalau boleh dapatkan ya, murah saja. Itu harga dia sangat murah sebenarnya ya, untuk berbanding dengan ilmu dia. Okey, ini kalau kita nak tengok ya, tengok yang color tu dulu ya. Dalam color merah tu marfu'. Cara menyebut dia marfu'. Marfu' bermaksud berbaris depan. Ataupun baris depan je pun tak apa. Marfu' bermaksud baris depan. Kita nak tengok baris depan ni kat mana? Di hujung perkataan. Memang dalam ilmu bahasa Arab kita tengok di hujung perkataan. Itu tak ada isu sebenarnya ya. Okey, kalau marfu' maksudnya baris depan. Okey. Kalau yang biru itu mansub, berbaris fathah ataupun baris atas. Ya. Hijau itu majrur, baris bawah ataupun kasrah ya. Kalau marfu' tadi dhammah lah. Kalau kita faham dhammah ya. Okey, yang purple ya. Purple majzum. Majzum maksudnya mati. Huruf tu mati. Majzum ya. Okey, yang orange ataupun brown ya. Mabni. Mabni maksudnya dia tidak akan berubah. Mabni. Permanently macam tu. Dia tidak berubah. Ya. Ambil dulu maksud perkataan ni ya. Haraf yang kuning ini haraf yang kita kata tadilah. Selain daripada isim, selain daripada fi'il, kita panggil haraf. Itu ejaan dia, yang kuning ni. Ya, okey. Dia ini antara istilah yang common kita akan gunakan dalam ilmu bahasa Arab. Marfu' berbaris depan, mansub baris atas, majrur baris bawah, majzum mati bertanda sukun, mabni kekal tidak berubah,
haraf. Haraf ini maksudnya dia bukan kerana baris ya, dia bukan isim, dia bukan fi'il. Itu istilah-istilah yang common kita gunakan lah. Okey. Kita berbalik kepada kita punya, siapa yang ada buku ni senang nak refer lah. Letak awal-awal, nampak tu letak nota. Suka hati kita lah nak letak nota apa pun. Lama-lama buku penuh nota, lepas tu tak tahu tulis apa. Itu Ustazah pun sama juga. Ustazah pun tulis macam-macam. Apa benda lah yang aku tulis ni tak faham balik. Itu lumrah ya. Tapi marfu', mansub, majrur, majzum, mabni, haraf. Nampak berbeza kan dengan ilmu tajwid kan? Satu ilmu yang jauh beza. Okey, kita berbalik kepada ayat kita tadi ya. Ayat kita tadi, alam tadi sama je. Permulaan ayat pertama dengan ayat kedua. A itu semata-mata A adalah satu kalimah bermaksud apakah. Maksud dia. Dia ada nama dia lah. Semua pun ada nama lah. Apakah ni bila kita macam bahasa Melayu lah. Apakah, di manakah, bilakah, betul tak? Berapakah, bagaimanakah, betul tak? Ya? So ini maksudnya untuk pertanyaan. Kalau kita gunakan macam orang Inggeris kita, where, when, who, what. Macam itulah. Ini maksudnya pertanyaan. Pertanyaan kalau istilah dia ada istifham. Buku biru ni sebab dia cara dia tersendirilah. Maksudnya Ustazah tak mahir dengan buku biru yang colourful ni ya. Nak tengok susunan dia apa ke apa ya, tak mahir lah. Jadinya kalau nak tengok istifham ada, tapi nak cari sekejap siapa yang ada buku biru lah. Sekejap nak tunjukkan nama dia, istifham. Mana pula dia? Sebab dia tidak listkan ya benda-benda ni tadi. Kalau siapa dah jumpa, boleh je bagi tahu ya. Kalau siapa dah terjumpa istifham tu, nak tunjuk ejaan dia lah. Istifham maksudnya pertanyaan. Ustazah dah cek tadi tapi dia kita tak mahir lagi dengan susunan dia, benda baru. Okey, jap. Ada tak? Susah nak jumpa ya. Tapi tak apa. Tak jumpa tak apa dulu. Kita panggil dia istifham bermaksudnya pertanyaan. Apakah ya? Okey. Itu satu kalimah bermaksud apakah ya. Kategori dia, geng dia, nama dia istifham. Istifham maksudnya pertanyaan. Itu maksud dia. Apakah? Okey, lam. Lam ini bermaksud tidak. Ya, lam ini sama dengan la bermaksud tidak. Cumanya lam ini dia ada satu fungsi yang berbeza. Fungsi dia menjadikan perkataan selepas dia majzum. Tadi kita ada sebut majzum kan, warna purple tadi. Majzum ya. Majzum maksudnya tanda mati ya. Tanda mati ni, ini tanda-tanda ni yang baris atas ke baris bawah ke baris depan ke tanda mati itu kat mana? Dia di akhir perkataan. Ya, ingat tu akhir ya. So lam ini dia dipanggil haraf ya, sebab dia bukan isim, dia bukan fi'il ya. So dia panggil haraf yang menjadikan perkataan selepasnya majzum. Macam tu. Ataupun Ustazah ulang, dia panggil lam jazam. Tadi direct je, lam jazam. Jazam maksudnya majzum. Lam yang mematikan akhir kalimah selepasnya. Okey. Ustazah dah jumpa istifham. Sesiapa yang ada buku biru lah, tak sempatlah kita nak screenshot semua ya. Terlampau banyak nak screenshot kan. Jadinya siapa yang ada buku refer ya, buku yang colourful ni ikut page dia kat bawah tu je ya. Page dia kat bawah tu page 20. Siapa yang ada buku biru yang ada colourful tu page 20, 2 dot ya. 2 dot, lepas tu page dia, lepas tu kita tengok atas sekali kita tengok tu warna kuning, haraf istifham. Ni nak tunjuk yang tadilah. Dia bukan satu saja. Tadi ada sekarang ada hal. Dia ada beberapa huruf istifham. Dia ada geng dia lah, kita kata dia ada grup dia ya. Tadi kita jumpa dalam surah kita, tapi di sini dia bagi contoh hal. Dan ada lagi yang jatuh dalam kategori haraf istifham ya, pertanyaan. Tapi hal dengan tadi sama maksud. Apakah? Tadi apakah, hal ni adakah? Maksudnya sama je. Hal dengan tadi ya. Okey. Ada page dia tadi. Okey, lam. Lam pun ada dalam ni. Siapa laju bagi tahu ya, siapa dah jumpa lam. Okey, alhamdulillah. Page 33. Buku colourful ni juga ya. Ustazah panggil buku colourful, tengok page 33. Page dia kat bawah ya. Page 33. Okey, tengok atas dia. Warna kuning, haraf jazam. Inilah lam ni. Pak lam jumpa ya.
Lam adalah haraf jazam. Maksud dia apa? Dia menjazamkan perkataan selepas dia. Macam tu ya. Okey. So kalau kita tengok selepas lam itu ya ja'al. Tengok ya ja'al mati hujung dia. Itu maksud dia. Ya. Biasanya dia menjazamkan fi'il mudhari'. Ini lebih spesifik lah. Kita nak hafal susah, betul tak? Bagi orang yang dah faham, dia tengok dia tahu. Sebab ya ja'al itu adalah fi'il mudhari'. Ya ja'al ya. Okey. Alam, apakah tidak? Ya, apakah? Bermaksud apakah? Lam tidak? Apakah tidak? Ya ja'al. Tengok perkataan ya ja'al akhirnya jazam ataupun majzum, mati. Kenapa huruf lam tu mati? Kerana perkataan lam tadi. Faham? Ya. Apakah tidak? Ya ja'al bermaksudnya dia menjadikan. Ya. Okey, kalau kita tengok ya ja'al ni, dia fi'il mudhari'. Ya, macam mana nak kenal dia? Okey, fi'il mudhari' ada cara nak kenal. Dia bermula dengan huruf ya, antaranya huruf ya, macam itulah ya ja'al ya. Dia bermula dengan 4 huruf ya. Ya, ta, nun ataupun hamzah. Itu memang permulaan dia 4 huruf saja. Ya di sini jatuh kategori muzakkar lah ya, untuk orang lelaki lah kategori, bukan orang lah muzakkar ya. Okey, asalnya kita nak tengok ja'ala. Okey, kita tengok buku biru yang satu lagi. Tadi Ustazah suruh screenshot yang 3 lagi tadi apa Linda? Itu kada. Surat 20 dengan 70 21 Ya. Cuba tunjuk kat skrin sekejap apa yang kita suruh screenshot tadi, yang tambahan 3 lagi tadi. Ini cara nak guna okey, kada bukan. Ja'a bukan. Ustazah tak bagi yang tu ya. Ini lain, ini belum ya, ini belum. Okey, sekarang ni buku biru ya. Buku biru bukan yang colourful ya. Bukan. Satu lagi. Buku biru yang satu lagi. Sekarang ni kita nak cari root word perkataan ni. Fi'il ni fi'il mudhari' mesti asalnya fi'il madhi. Kalau dia fi'il amar, asalnya dia fi'il madhi. So fi'il madhi tu adalah original dia. Dipanggil root word dia. Dalam kamus biru dalam kamus biru yang satu lagi tu yang tak ada color tu, kita mesti tahu cara melihat root word dia. Dipanggil mujarrad. Dipanggil fi'il mujarrad dipanggil. Yang root word dia ya ja'alu ni kita nak tengok dia asalnya kat mana. Kalau kita tengok dia list dia di belakang ya. List dia di belakang cari huruf jim. Tapi bukan semua perkataan ada dalam kamus ni sebab perkataan banyak. Kamus ni kecil je. Dia mungkin bagi bentuk perkataan lain, acuan perkataan lain kita kata ya. Okey, kita cari huruf jim. Kalau dah jumpa cakap ya huruf jim, cari ja'ala. Cari dulu ja'ala. Jim ha. Okey, kalau huruf jim pada page 220 ya, di belakang ya, kita belum berjumpa lagi. Kita masih hari tu ada kan Linda? Yang hari tu punya alhamdulillah ya. Tapi kalau nak screenshot semua penuh juga jadi ya. Okey, hari tu kita ada alhamdulillah ja'ala. Mana dia ja'ala? Cuba tengok. Ja'ala. Ikut je susunan dia. Susunan dia sama je. Mana? Lam ain jara. Kenapa kita tak nampak tu? Kenapa kita tak nampak? 130 ke ni Ustazah? Yang tu. Betul. Betul. Tu okey. Okey jap. Itu Linda dah gerakkan dia punya cursor ya. Cursor dia ja'ala ya. Okey. Kita ja'ala ini adalah root word ya ja'alu tadi. Ja'ala adalah fi'il madhi. Di sini memang semua fi'il madhi je. Ya, kita kena cari fi'il madhi baru kita boleh nampak dia punya fi'il mudhari' ataupun fi'il amar dia. Cumanya Ustazah pesan bukan semua perkataan ni ada, dia mungkin tunjuk perkataan lain. Itu dipanggil acuan ya. Kalau dapat perkataan yang kita nak cari lagi senang nak nampak. Tapi nanti dia boleh jadi dia bagi perkataan lain. Tapi kita kena ikut pattern perkataan yang dia bagi. Okey, ja'ala, kalau kita tengok dulu ja'ala tu, sebelah dia ada baris atas. Selepas ja'ala, tengok dulu apa fungsi dia. Ja'ala, ya itu baris atas. Itu adalah baris itu berada di dalam fi'il mudhari' dia. Itu dia selepas ja'ala tu, nampak baris atas itu yang nanti ada dalam fi'il mudhari' dia ya. Okey, selepas dia pula nombor 130. 130 tu. Ini buku biru ni pun kena pandai cara guna. Kalau tak dia bukan biasa-biasa guna ya.
cari dari depan pula. Tadi kita cari dari page belakang. Cari dari belakang list perkataan. Sekarang kita dah dapat nombor, cari dari depan tapi tengok yang black circle tu. Yang bulat hitam di atas. Cari 130. Dia bukan page bawah dia. Page atas ya dalam black circle. Page 130. Ini skill ya. Skill cara menggunakan kamus biru ni. Dia bukan biasa-biasa. Dia bagi wazan. Wazan maksudnya acuan. Dia 130 ada berapa Linda? Itu yang kita bagi Sebenarnya dia ada dua. 130 ni dia ada dua. Fathah dengan satu lagi fa'ala. Siapa yang ada buku, dia ada dua. Tak termasalah. Maksudnya boleh ya. Dia nak menggunakan yang ni pun boleh. Yang Linda share dekat skrin. Kalau yang ada buku, page sebelum dia pun sama. Fa'ala. Boleh juga. Pattern yang sama ya. Okey. Ini bayangkan, ini dia bagi fathah. Kita nak cari perkataan ja'ala. Tapi dia bagi acuan ini, kita panggil. Dia bagi wazan ini, kita ikut sahaja. Ya, kita ikut saja. Okey, tengok pada kolom dia. Untuk mungkin yang barulah. Mungkin yang baru, kita tengok dulu kotak yang atas dulu. Explain kotak yang atas. Atas sekali kotak. Atas sekali, kotak kecil tu. Yang pertama tu ya, dia tulis fi'lun. Fi'lun tu fi'il lah. Ya. Okay, mujarrad maksudnya basic tadi. Ya, mujarrad maksudnya asas ataupun basic. Thulathi bermaksud 3 huruf. Daripada perkataan salasah. Nampak? Dia dah mirip-mirip ya. Salasah, sulasi ya. So dari situ kita tahu ilmu bahasa Arab memang perkataan dia ada yang bermula dengan 3 huruf. Ada yang bermula dengan 4 huruf. Ada yang bermula dengan 5 huruf. Dan ada yang bermula dengan 6 huruf. Banyak kan? Banyak bentuk lah kita kata ya. Okey. So perkataan ini dikata memang 3 huruf lah original dia ya. Fi'lun mujarrad thulasi. Fi'il asas ya. Thulasi asas maksudnya dia tidak ada tambahan lah. Ya. Okey. Fathah. Okey. Lepas tu wazan dia. Nak tengok apa kotak tadi ya. Wazan fa'ala. Macam kita fa'ala memang acuan dia lah ya. Acuan yang paling asal ya. Fa'ala, tengok dia punya mudhari' dia akan jadi yaf'alu. Okey, daripada fa'ala jadi yaf'alu. Okey, lepas tu dia dalam kotak juga dia tulis sahih salim. Itu juga kita nak faham. Sahih salim bermaksud perkataan ini fathah ataupun ja'ala yang kita cari tadi tidak ada huruf illah. Itu yang maksud dia. Sahih salim bermaksud perkataan ini ataupun yang kita sedang cari ini tidak ada huruf illah. Huruf illah huruf apa? Huruf sakit. Huruf sakit huruf apa? Huruf mad, alif waw ya. Kalau dalam ilmu tajwid dipanggil huruf-huruf mad, alif waw ya. Dalam ilmu bahasa Arab dipanggil huruf sakit ataupun illah bahasa Arab dia, huruf illah. Macam orang kata dia mengelat. Orang kata mengelat kan? Mengelat tu maksudnya dari bahasa Arab sebenarnya, mengelat, engkau ni mengelat dia. Mengelat tu macam kelentong tak? Ya, kan tak? Sebenarnya dia menggunakan kelemahan dia. Selalunya kenapa dia mengelak? Maksudnya dia menggunakan kelemahan dia untuk menjadi alasan dia. So kelemahan itu sebenarnya sakit lah. Dipanggil istilahnya. Okey, fathah. Okey, fathah atau yang kita cari tadi sebenarnya ja'ala. Tapi dia bagi perkataan ni. Tak ada masalah, kita ikut saja bentuk ni ya. Sekarang kita nak cari mudhari' dia. Okey, kolom panjang dia pula. Yang pertamanya dhamir. Dhamir macam tadilah. Kalau huwa bentuk dia, tengok huwa ya. Susunan dia sama. Tengok yang dhamir tu ya. Okey, Ustazah explain dulu dalam dhamir tu. Dalam dhamir tu kolom yang pertama. Kolom yang pertama ya, yang atas ke bawah ya. Ghaibun. Bukannya tu, sebelum dia. First one. Yang tu ya. Ghaibun maksudnya pihak ketiga. Tulis dulu pihak ketiga ya. Ghaibun pihak ketiga ya. Bawah dia pula mukhatabun, pihak kedua. Okey, tulis dulu. Dan bawah dia lagi mutakallamun, orangnya pihak yang bercakap. Okey, sebenarnya kalau yang bercakap kita mutakallamun, mutakallimun ya, mutakallim. Okey, ghaibun ni begini. Ghaibun ni maksudnya untuk jari kelengking dan jari manis tadi. Tulis kat situ. Ghaibun tu untuk jari kelengking dan jari manis. Ghaibun maksudnya tak nampak. Itu maksud asal dia. Tetapi kalau kita nak lebih faham, pihak ketiga. Pihak ketiga ni bukan orang yang depan mata kita. Kita hanya bercakap dengan orang yang depan mata kita. Betul tak? Katalah kita dalam grup ni hari ni, tengah dalam Zoom. So orang yang di luar Zoom, yang tak masuk Zoom, itu pihak ketiga. Nampak? Mereka
tidak berada depan mata kita. Sebab tu dia panggil ghaibun. Ghaib, tak nampak maksudnya. Okey. Kalau untuk jari tadi, jari kelengking dan jari manis. Cuba tengok susunan dia. Huwa humma hum, kan jari kelengking tadi kan? Huwa humma hum. Kalau bawah dia pula hiya humma hunna. Nampak? Itu semua jari kelengking dan jari manis tadi. So boleh tambah kat situ jari kelengking dan jari manis adalah pihak ketiga, pihak yang tidak berada bersama kita. Istilahnya ghaib ataupun ghaibun. Itu istilahnya. Okey, kalau pihak jari hantu dan jari tunjuk, pihak yang mukhatab, pihak yang kita bercakap dengannya, maksudnya yang berada di dalam kalangan kita lah macam hari ni. Kalau ustazah sedang bercakap, you all semua adalah mukhatab, orang yang berada di depan mata ustazah, yang kita sedang bercakap-cakap. Macam tu ya. Okey, kalau ustazah pula orang yang bercakap, bawah tu mutakallimun. Itu pihak yang bercakap. Kalau ustazah lah. So you all yang mendengar, yang mendengarnya dipanggil mukhatab. Mukhatab maksudnya pihak kedua. Kalau yang tadi ghaib pihak ketiga, mukhatab pihak kedua, pihak yang kita berurusan direct dengan diorang ya. Mutakallim orang yang berkatalah, pihak yang berkata. Okey. Dia fi'il ni dia berubah tau. Kalau untuk huwa perubahannya begini. Kalau untuk huma dia berubah jadi macam ni. Kalau untuk setiap dhamir ini fi'ilnya akan berubah. Bayangkan. Oh jenuh kan? Aduh berubah semua. Okey, kita tengok yang pertama dulu. Jangan risau. Ilmu ustazah 20 tahun punya ilmu. Sebab tu lancar macam air sungai mengalir. You all baru lagi kan? 20 tahun lebih lah ilmu ustazah. Sebab tu dia boleh keluar macam air. Macam you all dah pandai ngaji lah. Berbeza orang yang dah pandai ngaji dengan orang yang baru belajar. Betul tak? Orang yang baru belajar merangkak-rangkak sama je ya. Okay, kita tengok yang huwa dulu. Huwa, tengok dia punya tadi muzakkar muannas itu semua kita dah explain tadi ya. Selepas tu muzakkar muannas itu kita dah explain tadilah. Yang bawah sekali muzakkar wa muannas dah. Okey, kita tengok kepada huwa. Tengok barisan huwa saja. Barisan atas semua huwa ya. Okey. Dia punya fi'il memang ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tengok tajuk kolom dia, madhin. Madhin tu madhi lah, fi'il past tense ya, Mudhari'un, mudhari', fi'il yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dan seterusnya amrun. Amrun tu amar, perintah ya, perintah ataupun suruhan ataupun larangan. Itu memang 3 jenis fi'il. Okey. Cumanya ada pecahan. Madhin dengan mudhari'un ada pecahan ya. Pecahan dia tengok apa ya? Maklum. Maklum maksudnya kalau kita nak terjemahkan dia, maksud dia diketahui. Itu maksud dia ya. Tapi kalau kita nak terjemahkan dia aktif. Kita kan bahasa Melayu kan aktif kan? Aktif ya. Kalau majhul, kalau kita nak terjemahkan dia pasif. Okey. Kalau majhul ni senangnya yang ada dipukul, dimasak. Pasif kan? Betul tak? Dimasak, dipukul, dibuat, diberitahu, itu majhul. Istilahnya bahasa orang putihnya pasif. Kalau maklum itu aktif. Kalau aktif tu memasak. Kalau yang maklum tu memasak, memukul, memberitahu. Kalau yang majhul semua itu berbezanya maklum dengan majhul. Bentuknya sasarlah berbeza juga. Kita mahirkan dulu dengan dia punya term ya. Mudhari' pun samalah maklum dengan majhul. Okey. Right? Semua ni ada dalam Quran. Okey, kita tengok balik kita punya huwa tadi. Cuba kalau kita tengok huwa, tengok dia punya fi'il madhi dia fataha. Yang kita nak cari tadi ja'ala. Kan sama, baris dia sama. Ja'ala Fataha, baris semua baris atas. Lepas tu 3 huruf pula sama. Dan tak ada huruf elah. Fataha, kalau kita translatekan dia telah membuka ataupun dia telah buka. Kalau Fataha, tapi tadi kita cari ja'ala. Ja'ala maksudnya dia telah menjadikan ataupun dia telah membuat. Kalau yang ja'ala tadi yang kita cari ya. Okey. Kita tinggalkan dulu majhul ya. Okay, majhul tu kemudian. Sekarang kita nak tengok mudhari' dia. Ya, sekarang kita tengok maklum dia dulu ya, yang aktif. Tengok yaftahu, cara dia. Ini formula fix ya yang kita belajar perubahan daripada fi'il madhi kepada fi'il mudhari'. Untuk huwa tadi tambah ya. Tambah ya mesti baris atas. Itu rules dia ya. Mesti baris atas. Dia tak boleh jadi you, dia tak boleh jadi hi, tak boleh. Dia mesti ya. Susah kan ilah kan? Pening apa ilah terangguk-angguk tu? Tapi macam Ustazah pesan, kita akan ulang sampai kita mahir ya. Okey, daripada asalnya Fataha, 3 huruf ya, semua baris atas ya. Tengok untuk menjadikan dia mudhari' mesti tambah huruf ya.
Ya itu menunjukkan dia adalah huwa ataupun muzakkar. Ya itu, huruf ya ya. Tapi barisnya mesti ya. Itu syarat dia. Lepas tu matikan huruf fa tadi. Kalau fa lah, kalau ja'ala. Cuba buat dekat, kalau boleh next time kita ada satu kertas kosong, satu ada pensel. Ini fathah, katalah ja'ala tadi. Masukkan perkataan kita dalam formula tadi. Letak huruf ya, matikan huruf jim. Huruf kita lah tadi yang kita cari ja'ala kan? Betul kan? Ja'ala kan? So matikan huruf jim jadi ya je. Ya je. Baca tadi apa tu ya? Lepas tu jadi ya. Lepas tu matikan huruf jim, ya je. Lepas tu Ain itu baris atas yang kita tengok pada list belakang tadi ataupun tajuk atas ni pun boleh Linda, atas dia selepas sebelah fathah tu. Sebelah fathah pun boleh. Ya. Kita tengok, kita tutup kita punya ni jap. Ya betul tapi atas sekali lagi atas tajuk dia. Atas lagi Linda, gerak atas. Sebelah fathah tu. No bukan. Selepas perkataan fathah. Ya. Tengok baris atas tu. Baris atas tu untuk ain tadi. Ya, untuk ya je a tu. Baris atas tu untuk huruf ain tadi lah. Kalau yang ni untuk ikut perkataan ni lah, yang ni untuk huruf ta. Dia maksudnya baris atas itu untuk baris huruf yang tengah. Kalau huruf dia ta lah. Kalau kita cari tadi ja'ala. Jadi ain kita mesti baris atas. Itu wajib. Dia dah bagi awal-awal. Kenapa dia bagi? Sebab kita tak mampu nak ingat, nak hafal, kita tak mampu, dia dah bagi. Okey, hujung dia cuba tunjuk dia punya bawah Linda. Ya ja'alu. Hujung yaftahu. Hujung dia mesti baris depan. Hu tu mesti baris depan. Hu. Ini original fi'il mudhari' dia tanpa perubahan apa-apa. Belum berubah. Kenapa? Kita tengok majhul. Tengok maklum Linda. Maklum bukan majhul. Sebelah dia. Yaftahu tu. So ya itu mesti letak baris atas, mesti letak, matikan huruf pertama. Kalau fa lah, ya, terpulang kepada perkataan kita tadi. Yang kita cari sebenarnya ja'ala. Ya. Okay, matikan huruf pertama, huruf tengah itu mesti baris atas. Dia dah bagi awal-awal baris atas. Itu wajib. Hujung tu pula mesti baris depan. So asalnya yaftahu. Cuba masukkan perkataan ja'ala tadi dalam bentuk ni. Dia akan jadi yaj'alu. Dia akan jadi begitu. Lam kita sebenarnya yaj'alu. Lam tu sebenarnya. Tetapi dalam surah kita yaj'al, lam kita mati. Ya. Okey. Kenapa lam kita mati? Sebab perkataan lam tu. Ya, betul. Kalau tak ada perkataan lam, dia akan jadi yaj'alu. Okey. Ya. Okey, ini cukup Linda. Kita patah balik kepada surah kita. Alam yaj'al, apakah tidak dia menjadikan, ya. Yaj'al itu dia kata lam tadi haraf itu istifham, haraf istifham, pertanyaan. Adakah dia banyak kawan-kawan dia? Banyak tu maksudnya beberapa lah ya. Lam dipanggil haraf nafi, maksudnya menafikan, bermaksud tidak. Ya, yang mana tidak tu dipanggil nafi lah, menafikan ya. Tetapi di sini dia ada satu fungsi lagi selain daripada menafikan, tidak, dia ada menjazamkan fi'il selepasnya. Okey, begitu. Sebab lam dia memang menjazamkan fi'il. Sebab tu lam yaj'al itu lam mati ya. Alam yaj'al, apakah tidak dia menjadikan. Dia di sini kita dah tahu dah kenapa dia. Sebab tadi untuk ja'ala, untuk fa'ala, betul tak? Untuk fa'ala, untuk ja'ala, untuk fathah memang dhamir di dalamnya huwa. Huwa. Tadi kan kita tengokkan barisan pertama kan. Dhamir dia adalah huwa. Nak cek perkataan ni apa dhamir di dalam dia. Ustazah nak pesan di dalam setiap fi'il ada dhamir dia. Dhamir dia apa tadi? Dhamir dia kalau kita nak translate dia ada si pelaku dia. Yaj'al, dia menjadikan. Tengok balik hujung sebelah dia mula-mula ya huwa. Nampak tu dhamir dia tu. Huwa hum mahum. Nampak? Untuk huwa dalam bila dia fi'il madhi fathah dhamir dia huwa. Untuk mudhari' yaftahu fi'ilnya dia punya dhamir dia huwa. Ya. Okey, dhamir ni betul lah nama dia dhamir, tapi untuk lebih kita faham si pelaku kepada perbuatan tadi. Kalau dah ada perbuatan, mestilah ada si pelakunya, mestilah ada tukang buatnya, tukang buat perbuatan tu kan. Okey, dia punya begini, setiap fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar mesti ada si pelakunya. Si pelakunya dhamir ni lah. Ya, yang berada di dalam perkataan itu ya.
Okey. Ya, jangan lupa. Okey, kita terus kepada surah kita. Kalau tertinggal tak ada masalah ya. Nanti kita boleh ulang. Kita akan jumpa lagi. Okey, tadi alam yaj'al. Okey, kaidahum. Kaidahum kalau kita baru-baru ni kita kenal hum lah. Ya. Kita kenal hum. Hum itu apa? Dia panggil duduk di hujung perkataan ya. Betul tak? Duduk di hujung ya. So, hum itu dhamir muttasil. Dia duduk di hujung kaidah. Dhamir muttasil ya, tangan yang kedua bermaksud mereka. Hum memang maksudnya mereka lah ya. Tapi kaidah, kita belum cakap kaidah lagi ya. Hum itu dhamir muttasil. Macam mana kita nak tahu dia duduk di hujung perkataan ya. Kaidah itu bermaksud apa ni, plot. Plot apa? Apa? What is plot ya? Plan. Plan. Ya, kaidah. Plan yang tak elok lah selalunya. Plan yang tak elok kita panggil plot kan. So kaidah itu adalah plan yang tak elok sebenarnya. Plan mereka. Kalau kita baca ayat ni, apakah tidak dia menjadikan rancangan mereka. Macam tu. Rancangan mereka ya. Okay. Kaidah tu boleh ambil sebagai rancangan lah. Plan, rancangan ya. Okay, satu lagi benda begini. Kaidah tu ada di dalam kada. Okey, tunjuk Linda yang kita share tadi, kaidah tadi. Ya, cuba cari kada, cuba tengok kada. Ada, besarkan sikit. List tadi dulu. Yang tadi dulu. Bukan yang ni, yang tadi, list yang banyak. Ya, cuba besarkan sikit. Mana kada? Cari kada, tengok pada huruf kaf ya. Kada dia ada ada tadi kan? Kaf alif dal. Ya, si kaf alif dal. Kenapa tak nampak ni? Kaf alif. Tu. Ya, nampak ya. Kaf alif dal. Tengok selepasnya baris bawah. Selepas dia. Itu penting ya. Sebab kita ada dua kada tu. Bawah dia pun ada. Kada yang tu selepasnya baris bawah. Tapi satu lagi pula kada baris atas. Nampak? Dia tak sama ya. Kada dah betul dah. Tapi dia punya mudhari' dia tu. Ada yang satu baris bawah, ada yang satu baris atas. Jadinya dia berbeza. Kita tak boleh main hantam-hantam ya. Jadinya ada dua possibility lah. Kita tengok di sini. Sama ada kita nak tengok kada yang pertama tu ataupun kada yang kedua. Okey, kada yakadu. Kalau katalah yang baris atas ya. Kada yakadu. Dia punya huruf dia akan yakadu. Hujung mesti baris depan ya. Kalau yang pertama tadi kada pula yakidu. Nampak dia berbeza daripada ka jadi ki. Itu bezanya baris tu yang dibagi tu ya. So sekarang kita nak tengok yang mana? Yang mana sesuai dengan kita punya. Okey, cuba tengok list tadi. Cuba tengok list kada tadi. Sama ada kada yang pertama ataupun kada yang kedua. Kalau kita tengok di sini kada. Okey, ada satu benda yang tengok. Tengok dia tidak satunya kada. Okey, tengok dia punya mudhari' dia. Kada yakadu. Nampak? Ini satu lagi ya. Ada satu lagi Linda. Satu lagi. Dia berbeza ya, nak tunjuk. Satu lagi dia bagi wazan ya. Dia bagi wazan ja'a. Tak ada masalah, ikut saja. Ja'a, ikut ya. Ja'a kada yaji'u. Dia punya mudhari' dia yaji'u, yakidu. Di situ ya. Tapi sekarang ni ada benda, sekarang ni ada dua. Tapi kita nak pastikan yang mana. Okey, ada satu benda lagi kita nak tengok. Kaidah tadi bukan fi'il. Kaidahum. Kaidah bukan fi'il. Kaidah adalah isim masdar. Di mana kita nak tengok isim masdar? Yang dalam kotak-kotak ni semua fi'il. Turun bawah lagi Linda. Turun paling bawah. Bawah kotak. Bawah kotak. Paling permulaan dia lah. Bawah. Di situ. Di situ ada al-masdar. Al-masdar adalah isim, kata nama terbitan. Kita boleh ambil gitu ya. Yaji'un, maji'un. Dua jenis ya. Lepas tu dia ada lagi isim fa'il pun boleh. Bawah dia isim fa'il, isim maf'ul. Okey, apa benda ala ni? Ketiga-tiga ini adalah isim. Yang atas-atas tadi semua fi'il saja ya. Tapi daripada fi'il ini tadi kita boleh nampak di sini isim dia. Sama ada kita nak cari isim masdar ataupun isim fa'il ataupun isim maf'ul. Ustazah bagi dulu masdar, katalah masdar. Masdar macam ni. Masdar maksudnya rancangan itu. Kalau masdar rancangan.
perbuatan itu, rancangan itu, pembukaan itu. Nampak dia bukan kalau perbuatan merancang, ya itu fi'il. Kalau merancang ya itu fi'il, tapi dia ni rancangan. Nampak? Inilah mazdar. Dia kata nama ya, rancangan ya. Kalau isim fa'il pula, tengok bawah dia. Isim fa'il adalah si pembuat, si pelakunya. Ya, si pelaku ya, si pembuat. Sama geng dengan domir tadi lah. Dia ni juga ya. Kita nak panggil domir pun boleh. Kita nak panggil isim fa'il. Pelaku tu bahasa Melayu. Ya. Okey. Dan bawah lagi isim maf'ul pula. Pihak yang kena buat. Kalau si fa'il, pihak yang pelaku, pembuat. Isim maf'ul, pihak yang kena buat. Contohnya, pihak yang kena bunuh, pihak yang kena rompak. Contohlah, nampak? Dia bila kena, dia panggil isim maf'ul. Kalau yang perompak, pelaku, pencuri, dia panggil fa'il. Contoh, ya. Kalau mazdar pula, kita bagi contoh kecurian, pembunuhan. Nampak? Beza kan? Okey. Sekarang ni kaidah. Kaidah itu adalah isim mazdar. Sebab ustazah dah tahulah ya. Sebab dah tahu, tengok bentuk dia. Cuba tengok, masukkan perkataan kita kada ke dalam perkataan ni ya. Masukkan, cuba bayangkan. Atau kalau ada pensel, ada kertas, masukkan kita punya kada, ikut dia punya mudhari' dia. Ya ni, lepas tu ikut bentuk mazdar dia tadi. Tengok mazdar dia. Masukkan perkataan kita dalam formula dia, dalam acuan dia. Tadi, tengok yang mazdar dia Linda. Mazdar. Mazdar dia adalah, kalau kita tengok kat sini, jai'un. Kalau kita masukkan perkataan kita jadi kaidun. Kaidun ya. Kaidun di sini kalau kita tengok ada kaidah. Dah ada dah mirip-mirip bunyi dia. So, kaidah ini adalah isim mazdar. Okey. Cukup. Cukup ni dah. Nak pening pula diorang kan. Okey. Okey, Ustazah tak nak cakap pasal tu lagi dah. Ustazah nak tanya siapa yang ada soalan? Siapa yang ada soalan? Kepala dah nak meletup. Kepala dah meletup, dah tak tahu dah apa dah. Tak meletup. Amy okey tak kot? Tak sangat. Tapi yang kaidah tu Amy boleh nampak tak? Kaidah dia isim mazdar. Belum lagi Azhar, belum. Betul ya? Macam blur-blur lagi. Okey, isim mazdar dia bukan fi'il, satu ya, dia bukan fi'il. Fi'il dia ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar ya. Tetapi dari mana kita nak cari isim mazdar? Daripada kamus biru kita ni tadi. Daripada kamus biru, tapi kamus biru kita kena pandai cari fi'il madhi dia lah. Daripada fi'il madhi kita nampak dia mudhari'nya kalau ada, amarnya ada, dan di bawah tadi tu isim mazdar dia kita boleh cari ya. Mazdar tadi macam tadilah rancangan. Kalau fi'ilnya merancang, betul tak? Ya. Okey, rancangan ya. Okey. Kita nak tanya orang lain. Siapa yang faham yang tu? Yan faham tak yang tu Yan? Kaidah itu isim mazdar. Itu je Ustazah nak tanya. Faham tak itu? Boleh Ustazah. Boleh tak? Nampak tak itu isim mazdar? Sikit-sikit. Nah? Kurang Ustazah, kurang. Kurang ya, isim mazdar ya. So isim mazdar memang sebab kita selalu fi'il kan. Isim tadi dia ada isim yang dalam bentuk alif lam, dalam bentuk nakirah ya, dalam bentuk tanwin, apa tu isim yang dalam bentuk dhamir. Tapi sekarang dia panggil isim mazdar. Dia ada bentuk tersendiri dia lah kita kata. Macam isim fa'il. Apa dia? Tadi saya suruh masukkan, jadikan dia bentuk tu kan. Jadi kaidun Sepatutnya dia jadi kaidun, tapi sekarang dia jadi kaidah. Kaidah tu Zaza tak cakap lagi. Okay. Asalnya dia akan jadi kaidun. Betul. Kita ambil yang ori dia kaidun. Kenapa dia jadi kaidah? Sebab dia maf'ulun bih. Kan dah tambah satu lagi kan. Sebab tu tak apa, tanya tak apa, tak ada masalah. Okey, orang lain. Siapa yang nak tanya? Silakan. Sangat complicated lah kita kata, tapi sebenarnya bagi orang yang dah tahu senang je, sangat mudah lah bagi orang yang dah tahu ya. Okey. Kaidah hum ya, kaidah rancangan hum tu mereka, rancangan mereka. Okey. Asalnya kaidunah apa-apa yang asal, tapi kenapa dia jadi kaidah? Okey, Ustazah sebenarnya Ustazah nak tambah tak nak maf'ulun bih. Maf'ulun bih begini. Maf'ulun bih ini adalah isim yang hadir selepas fi'il. Itu je yang Ustazah boleh bagi secara ringkas. Maf'ulun bih adalah isim yang hadir selepas fi'il. Ya ja'al tadi fi'il kan? So kaidah adalah
adalah isim masdar. So jika isim itu hadir selepas fi'il, biasanya dia baris atas. Baris atas itu kaidah. Dia jadi kaidah. Asal dia di kaidun ya. Okey, dia adalah maf'ulun bih. Selain daripada dia isim masdar, dia juga maf'ul. Okay. Ustazah tak nak cakap lagi sebab Ustazah boleh cakap panjang lagi. Kalau Ustazah ada siapa nak tanya soalan? Silakan. Okey, isim masdar pun originalnya baris depan lah. Okey, isim ya. Ustazah nak bagi tahu isim ya. Kalau isim ya, termasuklah alif lam tadi ke nakirah, tapi dhamir dhamir dipanggil mabni ya. Mabni yang tadi kita nampakkan mula-mula yang colourful tadi kan. Kalau dhamir biasanya mabni, dia permanent bentuk dia gitu. Tapi selain daripada yang mabni, isim yang ada alif lam, isim yang berakhir dengan nakirah tadi yang tanwin, isim apa saja dia ori dia baris depan hujung dia. Asalnya kaidun, dia boleh jadi kaidan, dia boleh jadi kaidin. Dia punya baris tu boleh berubah. Itu kena terima dia. Baru senang nak cakap nanti. Ya. Asalnya kitabun, boleh jadi kitaban, dia boleh jadi kitabin. Okey. Orang lain ada, kita tak habis lagi ni ya. Ustazah tak nak sambung dah. Orang lain ada siapa nak tanya? Ataupun mungkin nak bagi tahu ke apa yang dia nampak ke? Nuraisa, macam mana? Yang nak bagi tahu ke, yang dah nampak ke bentuk dia? Okey, Fatihah. Fatihah, boleh nampak tak itu kaidah, itu isim masdar? Belum lagi Ustazah. Belum ya. Okey. Okey, tak apa. Yang penting. Okey. Alright. Dengar dulu Ustazah. Dengar dulu bawah-bawah ini, dengar dulu. Hari ni baru sebut isim masdar kan? Betul tak? Dengar dulu. Okey, Suhaili nampak tak dia? Mana Suhaili? Oh, tadi dia ada. Baru je dia baru ni. Sebab ini kan waktu kerja kan. Okey, tak apa. Mungkinnya hari ini isim masdar mungkin pertama kali kita sebut ya. Tetapi cara nak tahu, nak cari isim masdar di dalam kamus biru ni ya, di dalam kamus biru yang bukan colourful ya. Yang bukan colourful punya, colourful tu lain ya. Kalau nak spelling dia macam mana? Isim apa? Nak spell dalam Malay. Isim masdar ni. Masdar ya? M-A-R M-A-S. Mas. M-S-D-A-R. Masdar. Oh, masdar. Okey. Ya. Kalau bahasa Melayunya kita kata kata terbitan, kata nama terbitan. Itulah. Maksudnya kalau tak ada dalam table tu kita tengok kat bawah dia lah. Maksudnya macam tu kan nak tahu dia isim masdar ke tak? Isim masdar memang di bawah table, dia bukan di dalam table. Yelah, sebab dia punya bentuk tu tak ada kat dalam table tu, jadi kita tengok kat bawah lah. Sebab dalam table tu semua fi'il je dalam table tu. Ya. Di dalam kamus biru ni, di dalam table tu semua fi'il saja. Fi'il apa? Fi'il madinya, fi'il mudhari'nya, fi'il amrnya. Jadi yang isimnya semua di bawah. Ada 3 isim ya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul. Ada 3 jenis dia punya isim kat situlah yang kita boleh cari, kita boleh detect kat situ ya. Okey, tak ada dah yang nak tanya soalan? Tak ada, kita stop sini dulu ya. Isim masdar. Paling tidak pun kita tahulah kita baru dengan isim masdar. Betul tak? Ya. Apa-apa pun ori isim masdar baris depan. Sebagaimana isim semua orinya baris depan. Dia boleh baris depan, dia boleh jadi baris atas, dia boleh jadi baris bawah. Okey? Alright. Dah, kita berhenti kat sini ya. Cukup ya? Boleh? Okey. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Kita jumpa lagi insya-Allah esok untuk Iqra ya. Okey ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua.